Sebenarnya aku ambil gambar kat tepi jalan, aku shoot dekat tepi jalan ni, so dia bising sikit. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan bercakap apakah yang diperlukan untuk menjadi seorang jurugambar. Sebelum anda mempraktis fotografi dengan lebih jauh lagi, mari kita lihat secara asas apakah yang diperlukan untuk menjadi seorang jurugambar. Melalui pengalaman saya, terdapat 6 perkara yang diperlukan oleh anda untuk menjadi seorang jurugambar. Mari kita lihat satu persatu. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke dalam fotografi, ada beberapa perkara yang kita perlu tahu, dan perkara yang pertama sekali adalah passion. Dia tidak boleh diajar. Passion ni sesuatu yang natural. Ianya dalam bahasa Melayunya adalah kegairahan. Kegairahan adalah berbeza daripada setiap orang. Jadi engkau punya kegairahan dan aku punya kegairahan tak sama. Jadi kegairahan ini sesuatu yang penting, sesuatu yang datang daripada hati kita sendiri. Berapa mahukah engkau dalam fotografi ni, berapa serius dalam fotografi ni, ini semua bergantung kepada passion. Jadi sebelum kita pergi ke sesuatu yang lebih dalam lagi, kita kena tanya dulu dekat dalam diri kita, adakah passion kita ini betul-betul kuat untuk menjadi seorang jurugambar. Jadi setiap jurugambar mempunyai passion yang berbeza, mempunyai matlamat yang berbeza. Ini yang membuatkan setiap jurugambar itu sama ada akan kekal ataupun tidak di dalam bidang fotografi. Nombor 2, keperluan untuk menjadi seorang jurugambar. Selepas anda mempunyai passion ataupun kegairahan atau minat di dalam bidang fotografi, perkara kedua yang perlu anda ada adalah sebuah kamera. Anda boleh memulakan perjalanan fotografi anda dengan seringkas-ringkas kamera seperti telefon bimbit anda. Telefon bimbit merupakan sebuah kamera yang sangat baik bagi permulaan fotografi kerana ianya mudah dibawa ke mana sahaja, ianya mempunyai keperluan asas di dalam fotografi, dan yang paling penting sekali, ia adalah ekonomi kepada anda. Jadi sebagai permulaan anda di dalam bidang fotografi, anda boleh memiliki atau boleh mula mempraktis menggunakan telefon bimbit. Kemudian apabila anda sudah semakin mahir menggunakan telefon bimbit, sudah tiba masanya anda bergerak ke kamera yang lebih baik, kamera yang jauh lebih banyak fungsinya, dan kamera yang memberikan kelebihan kepada keperluan fotografi anda. Anda boleh memulakan dengan DSLR ataupun kamera yang boleh menukar lensnya, di mana kebolehan ini tidak terdapat pada telefon bimbit. Jadi apabila anda menggunakan DSLR, anda boleh menukar lensa pada bila-bila masa mengikut keperluan fotografi anda. Apabila anda sudah mahir menggunakan DSLR, anda sudah mahir menggunakan kamera yang jauh lebih baik untuk menghasilkan gambar anda, anda akan dapati anda memerlukan lagi perkara-perkara ataupun item lain, equipment lain, gear lain seperti tripod, pencahayaan tambahan, lighting, kemungkinan light meter. Ada banyak lagi peralatan kamera yang lain untuk membantu anda di dalam menghasilkan fotografi yang anda praktis. Begitulah serba sedikit mengenai perkara nombor 2, iaitu memiliki kamera sebagai peralatan untuk merakam gambar anda. Nombor 3, untuk menjadi seorang jurugambar, anda memerlukan alat untuk memproses gambar-gambar anda ataupun komputer. Di dalam dunia digital sekarang ni, anda amat memerlukan komputer untuk memproses gambar-gambar yang anda ambil menggunakan kamera anda tadi. Ianya tidak terbatas kepada komputer sahaja. Ianya boleh menjadi sebuah laptop, ianya boleh menjadi sebuah tab, ataupun sekiranya anda menggunakan handphone, anda juga boleh memproses menggunakan handphone anda sendiri. Anda boleh install
Lightroom Mobile ataupun apps lain. Jadi keperluan mempunyai komputer ini ianya sudah menjadi satu asas di dalam dunia digital fotografi sekarang. Anda tidak memerlukan komputer yang terlalu hebat, asalkan ia boleh memproses gambar anda dengan baik, ianya sudah cukup memadai untuk anda menghasilkan gambar anda. Bagi mereka yang mempraktis mobile grafi, iaitu fotografi menggunakan telefon bimbit, anda memerlukan sebuah telefon bimbit atau handphone yang mempunyai kapasiti storan yang besar. Jadi dari masa ke semasa anda akan mendapati keperluan anda semakin unik, keperluan anda semakin berbeza, dan anda akan upgrade keperluan komputer anda mengikut genre fotografi yang anda praktis. Jadi begitulah serba sedikit mengenai nombor 3, iaitu keperluan untuk anda menjadi seorang jurugambar. Nombor 4, sekiranya anda ingin menjadi seorang jurugambar, anda perlu mempunyai ilmu pengetahuan. Untuk anda menjadi seorang jurugambar yang baik, anda memerlukan ilmu pengetahuan. Inilah yang membezakan anda dengan jurugambar lain. Di dalam dunia digital sekarang, di dalam dunia moden sekarang, pengetahuan tidak terbatas di dalam buku sahaja. Anda juga boleh mendapatkan pengetahuan di dalam YouTube, di dalam blog, di dalam Instagram, social media. Ada pelbagai lagi cara untuk anda mendapatkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, selain daripada dalam dunia digital ini yang serba canggih ni, anda boleh dapat pelbagai maklumat daripada social media, daripada YouTube ke, blog ke, tak kisah yang mana. Anda juga boleh menggunakan cara konvensional seperti berjumpa dengan kawan-kawan, berjumpa dengan mereka yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut. Yang kelima, yang perlu ada untuk jadi seorang jurugambar adalah kita perlu ada kawan atau circle. Kenapa kita memerlukan kawan-kawan? Kenapa kita perlukan circle dalam untuk menjadi seorang jurugambar? Kawan-kawan kita juga boleh membantu kita dalam membentuk siapa diri kita sebagai jurugambar. Kalau kita dapat lihat, sekiranya kita berkawan dengan wedding photographer, insya-Allah kita akan shoot wedding juga. Kalau kita berkawan dengan product photographer, kita boleh belajar dan kita boleh menjadi seorang product photographer. Tidak dinafikan ada jurugambar yang bekerja sendirian, tetapi kebanyakan daripada mereka, walaupun mereka bekerja bersendirian, mereka akan buat satu proses, iaitu proses research, study. Mereka kerap merujuk kawan-kawan mereka, seperti jika mereka ada assignment kepada untuk ambil gambar di India, mereka akan tanya kawan-kawan mereka yang biasa pergi ke India. Dulu 10 tahun lepas kita popular dengan istilah TT. Mereka akan tanya, tak ada TT ke minggu ni? Tak ada lepak-lepak ke? TT tu ada banyak maksud, iaitu teh tarik pun ya, table talk pun ya. Sesi ini mereka jurugambar akan lepak ramai-ramai. Mereka akan cakap, aku nampak gambar kau hari tu kau post, cantik gambar tu, macam mana kau buat? Jadi sesi TT ni banyak memberi input sesama fotografer apabila mereka duduk di dalam circle mereka. Kebanyakan jurugambar yang berjaya, mereka mempunyai circle mereka tersendiri, mereka mempunyai kawan-kawan mereka yang tersendiri, dan mereka mempunyai pelbagai kawan-kawan daripada pelbagai genre fotografi. Jadi adalah amat penting untuk kita mempunyai circle atau kawan di dalam journey kita untuk menjadi seorang jurugambar. Nombor 6, galeri. Mengapakah seorang jurugambar memerlukan galeri untuk mempamerkan kerja-kerja mereka? Seorang jurugambar haruslah mempunyai galeri untuk melihat hasil kerja mereka sendiri dan membandingkannya dari masa ke semasa tentang progres dan perjalanan kerjaya mereka di dalam fotografi. Di dalam dunia digital sekarang, kita tidak memerlukan galeri fizikal seperti ini. Anda juga boleh membuat galeri dalam bentuk digital, sama ada anda boleh mempamerkan kerja-kerja anda melalui Instagram ataupun website. Selain daripada itu, galeri juga boleh wujud di dalam bentuk cetakan seperti sebuah album. Jadi, album merupakan galeri mini yang boleh anda bawa ke mana-mana sahaja. Jadi anda boleh memilih sama ada anda ingin mewujudkan galeri di dalam bentuk digital ataupun bentuk fizikal.
Begitulah serba sedikit mengenai galeri. Terpulang kepada anda bagaimanakah cara untuk anda mempamerkan hasil kerja-kerja fotografi anda. Jadi begitulah serba sedikit tentang apakah keperluan yang anda perlukan untuk menjadi seorang jurugambar. Suka saya ingatkan bahawa dari masa ke semasa kesemua keperluan ini akan berkembang mengikut permintaan dan keperluan anda. Anda tidak perlu mempunyai kesemua sekali dalam masa yang serentak kerana fotografi adalah sejenis seni, sebuah seni, dan sebuah seni ianya berkembang melalui masa. Suka saya ingatkan bahawa tidak semestinya anda perlu mengikut apa yang saya kongsikan ini. Anda boleh mempunyai cara anda tersendiri, anda boleh melalui pengalaman fotografi anda sendiri, tetapi apa yang saya kongsikan ini adalah lebih kepada guidelines ataupun rujukan bagi mereka yang ingin menceburi di dalam bidang fotografi ini. Diharap perkongsian saya ini memberi manfaat kepada anda, dan jangan lupa fotografi adalah untuk semua.